Okey, start. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan buat ulang kaji sedikit dengan topik berkenaan dengan indeks dan logaritma. Logaritma. Okey, untuk tingkatan 4, walaupun kalau yang tak belajar lagi pun tak apa, kau follow je, tak ada masalah. Topik ni sebenarnya kalau dah dapat dia punya idea, kan, dia agak mudah lah, kan, tapi sebelum tu memang susah sikit. Sebab basic dalam indeks ni kamu dah belajar dalam tingkatan 3 sebenarnya. Okey, jadi kita tengok contoh kat sini. Saya akan cerita tentang hukum indeks dulu, law of indices. Hukum indeks, start dengan indeks kan. Hukum indeks simple aja. Kalau kamu tengok cerita dia, kebanyakannya dia kamu dah belajar dalam tingkatan 3. Okey. Yang pertama, yang penting sekali asas. Yang ni A kuasa N. Yang ini kita panggil dia asas. Yang ini kita panggil dia indeks dia, kan? Indeks. Okey. Kemudian hukum indeks biasanya berjalan apabila asas dia sama. Okey, contoh yang pertama, ini ramai dah tahu, ini nama ulang kaji, kita ulang juga. Iaitu kalau ambil A kuasa M. Okey, darab dengan A kuasa N. Darab bila kita gabungkan dia akan tukar jadi tambah. Nampak? Ni dah gabung kan? Okey. Nombor 2, sama juga lawan dia A kuasa M per dengan bahagi dengan A kuasa N, sama juga kita gabungkan A dengan A ni dia akan jadi M tolak N. Okey. Ini sebelum kita buat soalan nanti kita nak kaji sikit formula-formula ni. Kebanyakan formula ni ada dia bagi dalam exam kan. Okey. Kuasa A kuasa M kuasa dengan A kuasa N. Jadi kat sini A kuasa MN. Yang ni yang jelas dia bagi, yang tak jelas. Dia ada. Muhammad ni dia yang tak jelas tau. Yang tak jelas sebenarnya, benda ni boleh jadi pertukaran dua-dua ekor ni secara vice versa, iaitu A boleh jadi N kuasa M. Sebab bila darab, dia boleh tukar M darab N darab M benda yang sama. Jangan kau pergi tukar A dengan M, sudah tak boleh. Okey, ini standard dia. Ni yang asas dalam topik indeks. Asas dia ni je. Kan, tapi dia boleh berkembang jadi itu macam-macam cerita dia jadi. Kan, nombor 4 sekali adalah pasal punca kuasa, iaitu kita panggil dia power root. Kan, power root iaitu A kuasa M per dengan N. N besar pula. N adalah sama dengan, ini kita panggil power. Ini kuasa, ini root. Root maksudnya punca. Okey, jadi sebab tu bila kita tulis, kita akan tulis punca dulu. Punca kuasa N, A kuasa M. Macam tu. Okey, dan yang asas lagi, nombor 5 yang perlu kamu hafal adalah A kuasa kosong sama dengan 1. Kemudian nombor 6 adalah kuasa negatif. Kan? 1 per A kuasa M sama dengan A kuasa negatif M. Ini hukum indeks sahaja. Kan? Asas dalam hukum indeks. Okey. Nombor-nombor untuk dalam SPM sebenarnya. Okey, ini SPM. Form 4 dan Form 5, dua-dua SPM. Dikira sebagai SPM. Okey, dalam SPM, untuk indeks, pelajar sepatutnya kamu dah boleh tahu, boleh cap ataupun yang terbaik hafal. Yang terbaik hafal, iaitu semua nombor kuasa 2 dan nombor kuasa 3. Nombor 2 dan kuasa 3 lah untuk semua nombor kuasa 2, kuasa 3, 1, kuasa 2, 1 sampai 20, kuasa 1 sampai 10. Ini untuk matematik dan MX sekali. Okey, untuk asas, kamu kena tahu asas 1 sampai 10. Kan? Okey, ini formula kita. Jadi kita akan guna semula formula ni untuk menjawab beberapa soalan, termasuk beberapa soalan kebat yang akan kamu akan jumpa dalam exam-exam kamu nanti kan. Okey. Ambil ni dulu. Yang baru masuk tak ada masalah, kamu hanya boleh screenshot pun boleh, nak salin boleh, tak ada masalah kan. Okey.
Saya tengah fikir kat mana saya nak screenshot ni. Saya tak pernah screenshot. Boleh? Kita tengok soalan jom. Yang ni. Sekejap, screenshot macam mana? Macam ni. 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 Ini. Cikgu. Ya? Boleh tak cikgu ulang balik yang nombor kuasa 2 dalam bracket 1 hingga 20 tu? Sebab suara cikgu tadi macam sekat. Saya tak tahu lah saya seorang je ke yang dengar. Oh, dia lag tu lah. Okey, kejap. Kejap. Saya tengah mencuba untuk men-screenshot ni. First time semua hidup saya screenshot. Saya tak tahu. Sekejap Saya bagi. Apa tadi? Yang ini Ini sepatutnya kita panggil dia nombor kuasa 2 ni. 1 sampai 20 maksudnya pelajar SPM patut dia cam lah. Maksudnya kat sini 1 kuasa 2 berapa, 2 kuasa 2 berapa, 3 kuasa 2 berapa, 4 kuasa 2 berapa macam tu. Itu maksud saya. Maksudnya untuk pelajar SPM dia dah tahu lah kuasa 5 kuasa 2, 10 kuasa 2, 12 kuasa 2, dia dapat tanpa tekan kalkulator dia dah tahu. Kalau cuma kadang-kadang dia terlupa, agak-agak dia terlupa macam tu. Dia tekan kalkulator. Dia kena cepat, kena tangkap benda ni. Sama juga dengan nombor kuasa 3 sebenarnya. Cuma kuasa 2 ni dia kena tahu sampai 20 kuasa 2. 15, 16 berapa kena tahu. Sekurang-kurangnya boleh teka lah. Bukan wajib hafal tak okey. Sama juga kuasa 3. 1 kuasa 3 berapa, 2 kuasa 3 berapa, 3 kuasa 3 berapa. Cuma kuasa 3 kamu hanya perlu tahu sampai 10 aja. Itu beza dia, tak payahlah sampai 11 kuasa 3, 12 kuasa 3. Jenuh lah cerita dia. Sekarang guna kalkulator je. Cuma kadang-kadang ada setengah soalan kita perlu tahu benda ni sebab bila kita tahu, kita tengok otak kita terus generate tau. Dia terus kira automatik. Kita tengok, tu dapat macam idea dia terus datang. Yang tu penting. Okay? Sama juga dengan base. Base contohnya kamu kena tahu. Contoh 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5, 2 kuasa 6. Kita boleh teka agak-agak berapa. Okay? Kita masuk kita contoh. Ini asas dia. Sekarang kita tengok soalan. Yang penting sebenarnya topik ni soalan. Sebab apa? Saya panggil dia, buat soalan ni, dia membina pengalaman dan membaiki pengetahuan. Menambah pengetahuan, membaiki pula. Membina pengalaman, menambah pengetahuan. Yang ini dalam exam, tiba-tiba exam kamu sebiji soalan tu keluar, masa tu kamu punya melompat. Jangan lompat tengah exam sudah. Nombor 1 kita tengok contoh, saya bagi kat situ. Permudahkan. Kalau handout saya semua dalam English, saya translate ya. Permudahkan. Okey, 5 kuasa 4N tambah 2 darab dengan 25 N per dengan 56N tolak 1. Okey. Biasanya kalau soalan ni jumpa, ramai boleh jawab. Kalau form 5 lagilah ramai boleh jawab soalan ni. Dah tahu macam mana cara. Cuma saya nak tunjuk satu cara saja yang biasa saya gunakan. Langkah pertama, kita akan tengok base kita. Ni 5. 25. Semua ada kaitan. Maksudnya 25 pun ada kaitan sebab 25, kita kena cam 25 ni adalah 5 kuasa 2 adalah 25. Kita cam. Maksudnya kita boleh tukar semua jadi 5. Jadi apa kita buat? Cara yang terbaik, kalau kamu nak cepat jawab soalan ni, kamu tukar samakan base. Samakan base maksudnya seorang je tinggal. Dia tinggal seorang je, habis semua. Atas bawah semua tak ada. Kemudian kita terus gunakan hukum indeks. Yang pertama kita salin yang atas dulu. 4N campur 2. Darab kita tukar jadi tambah. Nampak? Tambah 25 berapa? 5 kuasa 2. N letak balik. Lepas tu bahagi tolak. Dia tu jadi algebra. Tolak siapa? Tolak dengan 6N tolak 1. Okay. Tapi kalau pelajar nak buat atas dulu kemudian bawah dulu, itu terpulang. Okay. Yang ni dah dapat macam ni, kamu dah boleh buat algebra dah. 5 stay kat tu, 5. Kan? Kira N dulu. 4 campur 2, 6. 6 tolak 6, mampus N.
Kau potong je. So, mampu N. Nampak? Ni aja apa? Indeks, mat dah habis. Ni tinggal algebra, mat biasa. 2 tolak. 2 tolak je tambah. 2 tambah 1, 3. Dah siap. Jawapan 1, 2, 5 habis. Okey, markah 3 macam ni. 3 markah. Tu seronok lah dia jawab SPM dalam exam kalau dapat macam ni, buat dapat markah penuh, 3 markah. Itu best. Okey? Kita tengok seterusnya. Kalau kamu tak faham tanya terus kamu tanya terus. Tak ada masalah. Tanya, saya akan stop kejap sampai terungkai semuanya kita sambung balik. Okey? Nombor 2. Soalan dia kat situ, jika if saya translate jika 5n tambah 2 tolak 5n tambah 1 tolak 5n sama dengan P 5n. Okey. Cari nilai P. Yang mana tak kalau tak sempat print tadi handout saya ataupun tak dapat print handout, kamu salin dululah pelan-pelan tak apa. Kan? Jangan nangis Oh, langgar. Okey, ni dah selesai. Boleh? Okey. Sekarang kita jumpa soalan indeks. Soalan topik indeks. Hint dia, indeks ada tolak. Indeks ni ada tolak atau tambah tak kisah. Formula kita. Kalau jumpa soalan indeks yang ada tambah ataupun tolak, apa kamu kena buat? Langkah pertama yang perlu buat adalah pecahkan. Kamu kena pecahkan. Kemudian nombor 2, faktorkan. Dah pecah, lepas tu faktor balik. Apa benda ni? Faktorkan. Mula pecahkan, lepas tu faktorkan. Nombor 3 apa? Nombor 3 baru kita fikir soalan nak apa. Dalam bahasa yang mudah faham, kita panggil dia simplify lah. Simplify. Nombor 4, kamu akan dapat jawapan, answer. Biasanya macam tu. Untuk soalan indeks yang ada tambah dan tolak. Jangan pergi buat samakan asas pula. Tadi dah buat ini. Ini darab bahagi samakan asas. Ini tak boleh. Kalau jenuh samakan asas pakai tak dapat lah cerita dia. Okey. Pecah macam mana? Ni pecah. Ni ada 2 orang kita pecah. 5 and 5 2. Nampak? Saya pecah. Tolak 5 and 5 1. Nampak? Tolak lagi 5 and tak ada orang. Tak ada orang, dia tak ada kawan. Tak ada kawan, letak 1. Sebab sepatutnya 500. Kalau 500 ni pening pula 1. Nilai sama. Sama dengan P 5N. Senang soalan ni. Bila kamu tahu cara dia, tahu teknik dia, soalan kadang-kadang susah ni bagi senang. Lepas tu buat apa? Faktorkan. Siapa kita faktorkan? 5N. Faktorkan 5N. Apa yang tinggal? 5 kuasa 2, 25. Okey, 5 kuasa 2, 25. Tolak 5 kuasa 1, 5. Kemudian tolak 1. Nampak? Ambil kalkulator kira ni. 25 tolak 5. 20. 20 tolak 1, 19. 5N sama dengan 19. Bandingkan. Dah siap sebenarnya. Sebab tu markah dia 3 je. Jadi jawapan kita oleh sebab itu terus dapat P sama dengan 19. Settle. Cuma kena faham teknik ni. Nampak macam ni, apa nak start dia? Nampak macam ni, apa nak start dia? Starting dia. Mat dia paling start kunci mula-mula tu. Kan? Dapat soalan, apa nak salah kunci, habis terbang. Okey? Boleh faham ni? Boleh saya teruskan? Tak ada soalan Okey? Boleh? Teruskan. Tengok contoh
Nombor 3. Ni kalau boleh follow saya terus je, tak ada masalah. Kalau ada masalah kamu tanya terus ya. Okey. Padam. Nombor 3 pula. Ni saya punya smartboard. Nanti bila kita dah habis PKP, bolehlah kita gunakan smartboard yang sebenar. Inilah setakat ni yang mampu kan. Jika 5, 6N darab dengan 9, 4N darab dengan 15, 2N per dengan 3, 2N sama dengan K 8N. Okey, soalan dia kan, K adalah K is a positive integer. K adalah integer positif. Cari nilai K. Ini soalan kebat Okey, tengok. Biasanya soalan ni dia tak banyak, markah dia 4 je Tengok. Sekarang salin dulu. Yang mana tak ada tu boleh buat pelan-pelan, tak ada masalah. Salin dulu pelan-pelan. Okey, sekarang kita tengok cerita dia. Soalan ni bila kamu tengok indeks. Tapi dia darab bahagi ni. Ni darab bahagi. Darab bahagi maksudnya boleh pakai hukum indeks yang tadi mula saya tulis. Hukum indeks. Yang darab, tambah apa semua ni hukum indeks. Cuma masalah dia, bila nak buat hukum indeks, kita kena tengok pada dia punya asas. Asas mesti sama kalau nak pakai hukum indeks. Asas kena sama. Okey, baru boleh pakai hukum indeks. Masalahnya, ni 5, ni 9, ni 15, ni 3. Cuma, pelajar kamu tengok kan, sebab tu soalan dia kebat. Kamu boleh cam. Ni 5, 9, 3, 15. Maksudnya kita boleh pecahkan supaya dia menjadi asas-asas yang tertentu yang boleh disamakan. Contoh 9 boleh tukar jadi 3. Sebab 15 boleh tukar jadi 3 darab 5. Jadi kemudian dia boleh bertemu. Asas-asas tu boleh bertemu. Itu idea kita. Ini yang pertama 5. 5 dalam kita punya pengiraan ada 5 maksudnya boleh. 5 boleh pakai. Jangan ubah dia. 5, 6N darab dengan 9 kita tukar jadi 3 kuasa 2. 3 kuasa 2, 9. 4N tu letak balik, jangan usik. Macam tu. Darab dengan 15 ni kita tukar jadi apa? 3 darab 5. Kuasa 2N per bawah dia jangan usik juga. 3, 2N. Sama dengan K 8N macam tu. Jadi kamu nampak, nak guna asas hukum indeks kena asas sama. Jadi asas 3 boleh duduk dengan asas 3, asas 5 boleh duduk dengan asas 5. Susun. 5 duduk dengan 5, nampak? 5, 6N darab kita ambil 5. 5 dengan siapa? 2N. 5, 2N. Lepas tu 3 kita susun jadi apa? Darab dengan yang ini 3, 2 kali 4, 8N. Darab dengan yang ini 3, 2N per 3, 2N. 8N. Walaupun soalan ni kebat, tapi bila teknik kita starting dia betul, kamu dah nampak idea dia. Jawapan pun kalau kamu tengok betul-betul dah tahu, dah nampak dah cerita dia. Kenapa? Saya bagi tahu sebab ni 5, ni 5. 6. Darab tukar jadi tambah. Jadi kita tulis semula bawah tu akan jadi 5 kuasa 8N. Nampak? Tu 5. Okey, darab dengan 3 pula macam mana? 8. 2 dengan 2 mati. Boleh potong. Yang tinggal apa? 8 pula. Sebut 8 tadi, 8 terus kepala otak saya melekat 8 lagi. 8N. Sama dengan K 8N. Dah senang. Jadi siapakah K? Ni darab. Bila kuasa sama, dia boleh masuk. Dia akan jadi apa?
5 darab 3. 15 kuasa 8N sama dengan K kuasa 8N. Jadi jawapan kita K sama dengan 15. Nampak? 4 markah. Kalau kamu betul teknik, senang dapat. Okay. Kalau salah teknik, tak dapat. Termenung tengok macam mana. Oh, sudah ni macam mana nak buat ni, jam. Itu kena tengok. Kena faham starting dia macam mana. Topik, index, log. Semua MX sebenarnya dia kena ada teknik-teknik tertentu yang kamu dah tahu. Kan? Jadi kita cuma target mungkin penggubah soalan akan ubah pusing-pusing macam tu lah. Jadi kalau kita dah faham starting dia ubah macam mana pun kita dah tahu. Macam soalan ni, kita kena buat apa? Oh, darab bahagi. Maksudnya kena samakan asas. Ya, ya. Ya Azrina, kamu punya lag Azrina, saya tak dengar kamu cakap apa. Saya pun tak dengar cikgu cakap apa tadi. Ya? Okey. Cikgu lag tadi. Okay. Sekarang dah okey lah. Sekarang dah okey. Dah okey. Okey. Nanti tak apa. Nanti kalau lag tak apa masalah. Nanti kamu tengok semula kita punya recording Boleh? Okay. Sangkut kat mana? Boleh tak faham kat mana? Lepas cikgu cakap K sama 15 tu saya tak tahu cikgu cakap apa. Yang ni? Selepas tu cikgu ada cakap-cakap tapi saya tak dengar apa. Oh, yang tak ada. Yang tu nasihat tertentu je. Cuma sampai kat sini kamu kena faham flow dia. Boleh faham macam mana flow dia turun sampai dapat ni. Cikgu, yang 5 darab 3 tu boleh terus darab sama dengan 15 kan? Dia kita pecah sebenarnya. Kita pecah sebab apa? Yang kita nampak syarat dia mesti asas sama. Jadi asas yang saya nampak kat sini adalah involving asas 5 dengan asas 3. Campur bahasa. Jadi sebab tu kita nampak kat situ, okey 9 fine dia boleh jadi 3. Cuma 15 kita nampak okey 15 macam mana nak kaitkan dengan 5 3. Dia akan bagi yang ni CP yang mudah je. Contoh 15 boleh jadi 3 5. Sebab tu saya pecah 3 jadi 5. Nampak? Kemudian bila kita nampak semua dah hanya kaitan dia dengan 5 dan 3. Baru kita boleh susun. Kat sini saya susun semula nampak. 5 dengan 5, 3 dengan 3. Nampak? Sebab nak guna hukum indeks mesti asas sama. Itu syarat dia. Sebab saya tak faham yang jawapan tu. Yang 5 8N darab 3 8N. Oh yang ni. Ni. Yang ini sebab apa? Dia ada dalam indeks. Yang ni form 3 punya. Formula kita macam ni Kalau A kuasa X jumpa dengan B kuasa X, yang mana kuasa dia sama Kalau kuasa dia sama, maksudnya kita boleh gabungkan kuasa. Kita boleh faktorkan kuasa keluar jadi A B power by X. Macam tu. Sebab tu kamu tengok 5 kuasa 8N, 3 kuasa 8N, nampak? Dia punya power dia sama, nampak? Bila power dia sama, saya faktorkan power dia keluar. So 5 times 3 dapat 15. Boleh? Cikgu. Ya. Kalau AX darab BX kan, katakan kalau X dia untuk B jadi Y. Dia tak boleh buat apa? Tak boleh darab kan cikgu? Tak boleh buat apa. Dia macam ni lah, macam X campur Y lah. Kau tengok aku tengok kau. Macam tu. Kan? X campur Y macam tu lah, betul tak? X campur Y, aku tengok kau tengok aku. Tak boleh buat apa. Kalau AX darab dengan BX kan, tak boleh. Sebab apa? Asas tak sama, kuasa pun tak sama. Cikgu. Boleh okey? Azrina, dah okey ke? Saya sambung soalan? Okey, cikgu. Okey, yang lain ni form 5, abang form 5 semua boleh Okey? Okey, saya masuk soalan seterusnya. Ini pun satu lagi pun menyebabkan soalan contoh. Sebenarnya kebat dia tak susah mana pun sebenarnya. Cuma dia lain pada soalan tu, lain pada yang lain. Sedikit di luar kotak lah kita panggil macam tu. Itu soalan tu jadi kebat Nombor 4. Okey, soalan dia permudahkan. Hati-hati ni. Soalan dia bukan selesaikan, permudahkan. Permudahkan, simplify Permudahkan. Dia bagi 25 M darab dengan 10 M tambah 1 per 2 M
tolak kot. Darab dengan 5, 2 tambah 3M. Dia sama kes dia. Ni nombor 4 dengan nombor 3 ni sama kes. Sebab apa? Dia hanya melibatkan darab dan bahagi. Jadi idea kamu bila dah dapat dah sekali buat, darab bahagi maksudnya kena samakan asas. Bila samakan asas, asas apa yang terlibat? 5 dengan 2 cantik. 25 boleh tukar jadi 5 terus. 10 boleh pecah jadi 2 darab 5. Idea dah start. Idea dah start terus jalan lah. Terus jalan maksudnya 25 kita tukarkan jadi 5 kuasa 2. M letak balik. Darab dengan 10 kita pecah sebab tak mau. 10 kita tak nak sebab asal kita 2 dengan 5. 10 pecah jadi 2 darab 5. Lepas tu M tambah 1 per dengan bawah tak ada masalah. 2M tolak 1 darab dengan 5, 2 tambah 3M. Soalan permudahkan. Yang seterusnya apa? Susun semula mengikut dia punya asal. Nak mula 5 dulu boleh, 2 dulu boleh. Mana-mana tak ada masalah. Dah saya nampak 5 dulu, saya mula 5 dulu. 5, 2M. Tengok. Lepas tu, nampak? Darab. Ni saya susun dulu kan. 5M tambah 1. Okey. Kemudian, dia kat bawah pula. Kat bawah. 5, 2 tambah 3M. Habis cerita 5. Cerita 2 kat atas. Darab 2. M tambah 1, 2 kat bawah, darab 2, M tolak 1. Ini susun. Okey. Seterusnya sama dengan 5, 5, 5 kita dah boleh gabungkan. Dia jadi apa? 5, situ, dia akan jadi 2M tambah M tambah 1. Nampak? Tapi dengan yang ini, dia tolak. Tolak jangan lupa dia ada bracket. 2 tambah 3M. Hati-hati kan. Tolak mesti bracket. Lepas tu asas 2 pula. Asas 2 atas M tambah 1 bahagi dia akan jadi tolak. Jangan tengok darab ni. Tengok dekat mana kedudukan dia kaitan ni. M tolak 1. Dah boleh simplify. 2M campur M. Jadi 3M. 3M tolak 3M habis M. Yang tinggal 5 kuasa 1 tolak 2. 1 tolak 2 negatif 1. Okey, 2 pula. 2 M tolak M habis M. 1 tolak campur. 1 campur 1 2. Berapa jawapan akhir kita? 4. Ni kuasa negatif turun bawah. 4/5. Selesai. Okey. Biasanya soalan macam ni dia 3 atau 4 markah lah. 3 atau 4 markah. InsyaAllah. Boleh? Okey. Teruskan kan? Sekejap. Kenapa? Dia memang kena letak 5 tolak dekat bawah kan. Yang mana? Yang mana? Jawapan dia. Yang ni sebab ni indeks negatif form 3 kan. Indeks negatif maksudnya kalau kuasa negatif kita bawa ke bawah. Kan? A kuasa negatif M is equal to 1 over A power by M. Ini formula untuk indeks negatif. Boleh Azarina? Okey, termasuk satu lagi soalan. Termasuk soalan seterusnya. Okey. Nombor 4, nombor 5. Padam Okey, nombor 5 kat sini soalan dia melibatkan selesaikan, solve. Selesaikan, solve. The question is 16, 8
3x and equal to 1. Ni senang. Ini saya rasa dalam SPM kamu soalan ni kalau dia nak masuk juga, dia akan masuk dekat soalan paper 1 tapi pecahan. Maksudnya dia ada soalan nombor 5, ada A, ada B. Ni dia satu. Sebab markah dia ni dalam 2 markah sahaja. Soalan macam ni senang. Iaitu kita akan terus buat samakan asas. Samakan asas. Sebab apa? 16 dengan 8 adalah asas yang sama. Sebab tu kita kena tahu asas 2. Iaitu 16 adalah 2 kuasa 4. 8 pula adalah 2 kuasa 3. Jadi kita hafal senang. Dan 1 pula adalah asas untuk semua orang. Iaitu apa-apa kuasa kosong adalah sama dengan 1. Apa-apa asas pun kuasa kosong sama dengan 1. Jadi bila kita nak samakan asas, kita boleh letaklah asas apa kita nak. Contoh, 16 saya akan letak 2 kuasa 4. 8 saya akan letak 2 kuasa 3. Yang dah ada kat atas, tulis semula dalam kurungan supaya senang kita tahu bahawa kita tulis semula saja. Terus, kemudian sama dengan 1 adalah 2 kuasa kosong. Okay? Bila asas dah sama semua, maksudnya yang ini kita dah boleh. 2 kuasa 4 dengan bracket ni adalah darab. Darab formula kita apa? Tukar jadi tambah. Dia akan jadi gabungkan 2, 4 tambah 3 kali 3, 9x sama dengan 2 kuasa kosong. 2 kiri, 2 kanan ni sama, kita boleh potong. Yang tinggal simple math iaitu 9x sama dengan negatif 4 dan x sama dengan negatif 4/9. Itu dalam markah dia biasanya dalam 2 je lah markah soalan ni macam ni kan. Okay. Boleh? Ini senang lah sebab apa? Sebab asas dia ada kaitan antara satu sama lain. Yang susah sikit bila asas dia tak ada kaitan. Kalau ada kaitan, senang untuk kita selesaikan. Okey. Saya akan masuk soalan seterusnya terus. Kita laju sikit sebab banyak soalan nak buat ni. InsyaAllah, dekat mana kita sempat. Nombor 6. Cari nilai ada values 2. Saya translate nilai-nilai bagi x yang memenuhi persamaan 5x kuasa 2 tolak 25 6 tolak 2x sama dengan kosong. Nampak? Ini antara soalan kebat juga. Itu dia melibatkan 2 topik. Okey, sebab dia pelik dia sebab apa? Kuasa ada kuasa. Kuasa ada kuasa lagi. Kuasa ada kuasa lagi. Sudah. Macam mana nak buat ni? Kan? Okey. Dia ada 2 kaedah. Biasanya kaedah paling favorite kita samakan kita punya asas. Kita samakan kita punya asas. Okey. Ini siapa asas kita? Asas 5. Senang asas 5. Jadi 5 kuasa x kuasa 2. Sebab dia kosong sebelah sini, saya boleh pindahkan 25 ke sebelah. Sebab apa? Sebab dia kosong. 25 saya tukar jadi 5 kuasa 2. Yang ni tulis semula. Yang kamu nak buat revision ni untuk menghafal teknik-teknik ni lah. Namanya teknik. Okay? Jadi bila kita nampak 5 dengan 5, ni boleh cancel. Dia boleh cancel bila single kiri, single kanan dia boleh cancel. Log pun sama juga nanti kan. Jadi yang tinggal apa? Kuadratik. 12 tolak dengan 4x. Sebab tu soalan dia cari nilai-nilai. Sebab kuadratik akan menghasilkan 2 jawapan. Susun semula, dia akan jadi x kuasa 2 campur 4x tolak 12 sama dengan kosong. Ambil je lah kalkulator, tengok markah. Kalau markah dia 4 markah, kalau soalan ni jumpa 4 markah, kamu kena tunjuk bracket. Kalau 3 markah tak payah, tak apalah. Macam tu. Okey, contoh macam ni kita dapat berapa ni? 26. 26 26 x tolak dan x tambah. Jadi x sama dengan 2
dan X sama dengan -6. Siap. Nampak? Indeks dia boleh tukar jadi apa? Quadratic equation. Boleh? Okey. Tengok kejap. Soalan nombor 6. Kat sini saya, sebab ni kebat saya biar lama sikit kamu nampak. Saya terus tulis nombor 7 kat sebelah ni kan. Muat Nombor 7 kat situ, soalan dia selesaikan 3M tolak 1 campur 3 kuasa M tolak 12 sama dengan kosong. Nampak? Ini tadi saya dah tunjuk lebih kurang soalan ni kita dah pernah buat sekali. Kan? Yang mana boleh ikut tadi dia akan nampak apa idea dia sebenarnya. Yang pertama, indeks ada tambah tolak. Bila indeks ada tambah tolak, step pertama kamu kena pecahkan. Kan? Tapi kita tengok, ni 3, ni 3, ni 12. 12 ni dia pelik, dia tak ada kaitan dalam cerita ni. Kan? Kita sedang sembang cerita 3, dia 12. Kita hantar dia sebelah. 3M, saya pecahkan. 3 kuasa negatif 1 campur 3M. Kawan dia tak ada, letak 1. Sama dengan, ni tak ada kaitan dengan indeks langsung, letak sebelah. Jangan tukar dia, tak ada cerita dia. Okey? Dah dapat sini, teruskan saja terus. Kita terus ambil, faktorkan 3M ni. Okey? 3 kuasa negatif 1 apa? 1/3 campur dengan 1 sama dengan 12. Okey, jadi yang tinggal 3 kuasa M, 1/3 campur dengan 1, dia akan jadi, saya tulis tak, bagi dapat. Ini dapat 4/3. 12. Pecahan, kita boleh pindah ke sebelah, saya potong. Bila dia pindah sebelah, dia jadi apa? Terbalik. 3/4. Nampak? Dan kita boleh potong sini. Jawapan kita akan dapat 3M sama dengan 3 kali 3, maksudnya 3 kuasa 2 boleh tulis. Terus dapat jawapan kita M sama dengan 2. Okey, ini teknik ni dah 2 kali kita jumpa. Kan? Dah cerita 2 kali dah. Tiga je. Ya. Soalan 6 tu, kalau dia macam dia macam 5 tolak 25, tiba-tiba ada punca kuasa lain, maksudnya 2 kuasa 4 ke, boleh ke jadi macam ni, X sama dengan 2, X sama dengan 6 ni? Maksudnya boleh ke cari nilai X kalau ada nombor lain? Ada nombor lain kat sini? Maksudnya macam ada asas lain. Ada asas lain tak boleh. Asas lain tak boleh. Kalau asas lain indeks dengan 5 dengan asas lain yang tak boleh kita samakan, nanti kita akan belajar dalam log, dia akan tukar jadi log. Yang tak ada soalan macam tu lah. Ada. Soalan dia kita akan jumpa. Tapi soalan dia tak adalah macam yang kamu cakap yang macam tu. Dia adalah cara dia bila soalan melibatkan indeks yang asas dia lain tapi tak boleh nak selesai dengan cara indeks. Kita kena tukar jadi log. Lepas tu kita lah ada belajar log. Boleh? Okey. Padam ni dulu dua-dua. Cikgu, saya ada time rehat tu. Saya ada time rehat lah cikgu. Saya pukul 9 lagi kita rehat Ustaz. Siapa? Nak lapang? Bukan nak solat cikgu sekali. Oh, tak solat lagi? Tak boleh nak solat cikgu. Belum masuk lagi azan tu. Oh. Tak lagi ya, tak apalah. Lagi tak solat lah. Okey. Nombor, saya masuk dulu terus. Kat sini saya tengok, saya skip kan tadi 7, patutnya 8 dulu. Tapi soal 8 dia agak boleh buat, saya rasa senang sikit. Saya akan terus pergi nombor 11. Modul saya bagi tu. Nanti kalau boleh ambil kan. Nombor 11 saya tanya soalan dia kat sini adalah selesaikan. Okey. 27
2x tolak 5 sama dengan, yang ni soalan ni favorite juga dalam SPM sebab apa? Dia melibatkan set ni. Nampak? Punca kuasa 9x tambah 1. Okey? Tapi bila kamu tengok walaupun dia set kat sini, kan? Apa yang kita perhatikan bila soalan ni melibatkan indeks, walaupun dia set, dia tak ada tambah tolak tau. Ni melibatkan darab dan bahagi. Satu kita tak kira. Sebab 1 per something, benda ni kita boleh tukar jadi kuasa negatif. Yang tu kita kena cam. Dia apa kita buat? Kita kena tukarkan benda ni menjadi asas yang sama. Iaitu kalau tengok 27 dengan 9, dua-dua ni adalah datang daripada asas 3 yang mana 27 adalah apa? 3 kuasa 3, manakala 9 datang daripada 3 kuasa 2. Okey? Baru orang cakap rajin. Orang dah azan. Kita rehat kejap sementara menunggu azan. Okey? Nanti kita sambung semula. Okey, Alhamdulillah. Azan keempat saya dah habis. Kita sambung kejap. Nanti habis kelas nanti kita jemaah sama-sama lah. Okey? Yang pertama ni saya terus tukarkan. 27 ni saya tukar jadi 3 kuasa 3. 2x tolak 5 macam biasa. Kita jangan usik dia. Terus buat. Sama dengan kat sini. 1 per ni pun saya biar dulu. Bawah tu 9 tu saya tukar jadi 3 kuasa 2. Okey. X tambah 1 tu saya tak usik. Cuma kat sini klik dia kan. Punca kuasa. Punca kuasa adalah kuasa 1 per 2. Kan? Ni. Punca kuasa A adalah sama dengan A kuasa 1 per 2. Jadi maksudnya kat sini, punca kuasa saya terus tukarkan jadi per 2. Kuasa per 2. Kat sini trik dia. Ni kamu akan nampak. Ni dengan ni habis. Kan? Yang tinggal apa? 3 kuasa 3 2x tolak 5 sama dengan 1 per pula. 1 per maksudnya kuasa negatif. 3 kuasa negatif x tambah 1. Nampak? Dia dah nampak idea dia. Jadi 3 dengan 3 ni mati. Yang tinggal adalah algebra biasa. Dah boleh selesaikan dah. Ni dapat apa? 6x tolak 15 sama dengan negatif x tolak 1 sama dengan 7x sama dengan 14. Dapatlah jawapan kita. X sama dengan 14 bahagi 7, 2. Kan? Boleh? Cuba tengok. Perhatikan. Okey. Mari kita tengok soalan nombor 12. Dia ada satu jenis soalan yang diberi dan kena cari. Okey, diberi 5 kuasa 2x sama dengan K dan kemudian dia bagi lagi 5 kuasa Y sama dengan H. Soalan dia kata 5y tambah 2x sama dengan 11 tambah 25x. Ungkapkan, express ungkapkan K in term of H, dalam sebutan H. Soalan dia bagi. Kemudian ada benda yang dia kena cari. Okey. Untuk soalan ni starting dia kadang-kadang soalan ni kalau tengok baca lebih kurang skip. Kena hati-hati tengok kan. First kali soalan ni kamu tahu topik dia indeks. Bila topik indeks perhatikan asas dia. Ini asas dia 5, ini asas dia 5, ini asas dia pun 5,
Yang ada unknown ni asas dia 5 juga. Maksudnya bila asas 5 sama asas, maksudnya soalan ni insya-Allah boleh selesai dengan mudah jugalah. Kan? Ada kalau asas tak sama tu pelik. Susah. Ni starting kat mana? Starting yang ramai-ramai ni kita tulis dulu. 5 y tambah 2x sama dengan 11 campur 25x. Apa saya buat? Yang ada x, yang ada unknown x ni kita akan satukan mereka. Kan? Kita akan satukan mereka. Dia akan jadi kat sini 5y tambah 2x. Ni pindah. Tolak. Tapi bila 25 datang, dia tengok 5, dia akan bertukar menjadi 5. Iaitu 25 tukar jadi 5, dia akan jadi 5 kuasa 2, letak balik x dia. Sama dengan 11. Dia jadi macam bentuk soalan yang kita biasa buat. Kita dah boleh buat. Nampak? Jadi apa kita buat? Kita pecahkan. Okay, tengok. Bila nak pecahkan, kita cek tengok. 5 kuasa 2x ada? Ada. 5 kuasa 2x ada? Ada. Jadi senang. Jadi kita pecahkan yang depan ni saja. 5 kuasa y tambah tukar jadi darab kan. 5 kuasa 2x tolak 5 kuasa 2x sama dengan 11. Siapa 5 kuasa y? H. Siapa 5 kuasa 2x? K. Tolak 5 kuasa 2x? K. Sama dengan 11. Dia dah jadi algebra biasa. Topik algebraic formula. Rumus algebra. Soalan nak ungkapkan K. Faktorkan K keluar. Yang tinggal H tolak 1 sama dengan 11. Jadi K akan dapat 11 per H tolak 1. Siap. Okey, cuba tengok soalan tu. Macam mana? Ingat lebih kurang salin, mana tahu exam masuk. Exam pertengahan tahun ni tak tahu macam mana ni. Sebab tu saya buat juga ulang kaji ni. Kan? Supaya kamu adalah idea sikit kalau keluar soalan yang seakan-akan kita ada idea nak start buat. Boleh? Okey? Sekarang nombor 13. Nombor 13 soalan dia, yang ini kebat. Ini tengok betul. Kalau tak tahu memang tinggal terus soalan ni kan. Diberi 3 kuasa P sama dengan 7 kuasa Q sama dengan 21 kuasa R. Okey. Ungkapkan ekspresan, ungkapkan R dalam sebutan P dan Q. Okey? Tengok. Perhatikan soalan ni macam mana. Ada tak idea nak start dia? Salin dulu. Ni saya perlukan ruang yang besar. Ni saya kena padam dulu. Nombor 12 boleh. Okey. Jadi bila kamu nampak soalan macam ni, yang dia bagi perkaitan macam ni, perkaitan dia adalah 3 kuasa P sama dengan 7 kuasa Q sama dengan 21 kuasa R. Kamu kena ingat betul-betul teknik dia. Yang pertama, biasanya saya akan ajar untuk kamu pisahkan kawasan dia untuk menjawab tu, ruangan dia kepada 2 bahagian. Okey. Bahagian sebelah kiri adalah bahagian untuk kita pecahkan dia orang ni. Macam mana cara pecahkan? Nak pecahkan dia orang, kita akan tambah seorang lagi. Dah 3 tu susah, tambah lagi tu. Siapa? K.
Kemudian semua orang akan attack K. Jadi kita akan dapat situ 3 kuasa P sama dengan K dan 7 kuasa Q pun sama dengan K. 21 kuasa R pun sama dengan K. Kita akan step dia belah kiri. Belah kanan, kita akan buat relation antara nombor-nombor ni. Kamu kena fikir satu relation, contoh 3, 7, 21. Yang saya nampak paling senang, 3 darab 7 sama dengan 21. Biasanya kaitan dia boleh buat apa? Darab atau bahagi. Suka hati dia lah, dia boleh buat contoh. Tak kisah. Dia boleh buat sama ada ni dah bahagi darab suka hati. Dia boleh letak kuasa lagi. Itu perkaitan dia. Yang ini soalan dia, ini je perkaitan dia. Jadi apa nak buat? Tentunya kita kena ambil yang belah kiri ni masuk ke kanan. Kiri masuk ke kanan. Macam mana nak masuk? Siapa 3? 3 ialah ni. Tapi P kita tak nak. Yang ni kita kena guna hukum indeks. Kita P, bila kita potong, pindah sebelah, dia akan jadi 1/P. Iaitu kuasa pindah jadi punca kuasa. Root. Power change to root. Tadi kan saya cerita power root tu kan. Okay. Q sama juga. Potong, pergi sebelah dia akan jadi 1/Q. R, potong 1/R. Macam tu. Okay. Sekarang dah boleh gantikan substitute. 3 siapa? 3 adalah K kuasa 1/P. 7 adalah K kuasa 1/Q. 21 adalah K kuasa 1/R. Sekarang baru boleh kita gunakan yang kita namakan sebagai hukum indeks. Sebab apa? Asas dah sama. Ingat tadi, beberapa kali saya tekankan, hukum indeks boleh digunakan apabila asas sama. Jadi, darab dah boleh tukar ditambah, iaitu K 1/P tambah dengan 1/Q sama dengan K 1/R, potong. Yang tinggal algebra biasa. Soalan nak apa? Ungkapkan R. Dia nak R. Kan? Jadi yang ini, pecahan ni kita kena samakan pembawah dia, jadi saya akan darab silang. Dia kena Q darab 1 akan dapat Q. P darab 1 akan dapat P. Bawah P kali Q. PQ. Sama dengan 1/R. Tapi soalan nak R, kita akan darab silang lagi. Sini pula. Kita akan dapat R sama dengan ni ke bawah, ni ke atas. Iaitu PQ per dengan P campur Q. Ini saja tukar bagi cantik je. Okey? Itu contoh soalan indeks yang mungkin akan ditanya kepada kamu nanti dalam peperiksaan kamu nanti, sama ada peperiksaan di sekolah ataupun peperiksaan SPM sebenar. Contoh-contoh lebih kuranglah, mungkin soalan bertukar-tukar. Okey? Boleh setakat ni? Ya. Yang K tu cikgu katakanlah cikgu. Mana? Yang K, tiga yang tu. Yang ni memang kita panggil dia, teknik dia macam tu. Kita kena let. Kita katakan lah, betul lah. Tapi tak payah tulis lah, katakan. Letak je. Cikgu. Ya. Okey. Tak, saya cakap terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Boleh? Okay, sekarang kita masuk bahagian seterusnya dalam topik ni. Ini topik indeks ni je saya buat revision lebih kurang. Ni tengok. Dan sekarang kita masuk bahagian kedua. Boleh? Nanti kamu boleh tengok semula. Kadang-kadang exam penting ni. Kadang-kadang exam buka lah, tengok semula. Sebab kamu duduk dalam kelas ni, dia sebenarnya dah masuk. Cuma nak recall balik, tak ada tempat. Sekarang bila kita belajar online, kelebihan online ni, kita ada record. Dan kita boleh ingat balik apa cikgu ajar semalam. Kita bagi tengok. Okay. Ini nombor 14. Kita masuk dalam bahagian cert. Ini cert ni yang masalah kadang-kadang dia lupa habis semua cerita. Okay. Yang pertama kat sini kita akan tengok soalan untuk rationalize. Rationalize maksudnya menisbahkan. Menisbahkan penyebut. Penyebut kan. Okey. Yang ini untuk adik-adik kamu
yang belajar dalam bahasa Inggeris dia panggil ratio, nisbah dia ratio, rational. Lies the denominator. Kan menisbahkan penyebut. Apa maksud menisbahkan penyebut? Okey. Dia dalam pecahan kita ada dua, kan? Iaitu ke atas ni kita panggil dia nominator, denominator. Maksudnya ini pengangka dengan penyebut, kan? Okey, dalam search sebenarnya apa kita buat? Yang bawah ni kita kalau boleh kita tak nak search kat sini. Tak nak search ada kat sini. Dia tak boleh ada kat sini, kat bawah tak nak. Atas tak apa, dengan bawah. Okey, sebab tu kita gunakan cara ni, kita bagi dia menisbahkan penyebut untuk menghilangkan cert dekat bawah. Ni macam mana cara dia? Salah satu cara kita panggil dia, kita guna conjugate. Kan? Conjugate bahasa Melayu, bahasa Inggeris conjugate. Satu lagi mungkin kita hanya menggunakan kuasa 2 gitu. Okey. Bila guna conjugate biasanya formula yang terlibat adalah yang melibatkan A tambah B, A tolak B sama dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Ini salah satu dia. Kalau ini soalan dia, ini conjugate dia. Kalau ini soalan dia, ini conjugate dia. Macam tu. Kan? Kuasa 2 ni biasanya kita gunakan untuk menghilangkan cert apabila cert A jumpa dengan cert A. Dia jadi sama dengan cert A kuasa 2. Maka hilanglah kuasa 2 dengan cert, tinggal A saja. Itu biasa-biasa soalan-soalan yang ditanya dalam bahagian ni kan. Contoh saya ambil soalan A. Dia bagi 2 per cert 5 tolak 1. Okey, macam mana kita nak buat? Ni senang je, nombor simple mula. Okey. Langkah pertama kita tengok. Cert ada kat bawah. Kita tak nak. Saya nak buang cert kat bawah, mungkin jadi kat atas tak apa. Syarat dia yang pertama kita kurungkan dia. Lepas tu kita nak letak conjugate, kita letak 2 kurungan sebelah-sebelah macam tu. Siapa kat sini? Ni punca kuasa 5 tolak, jadi akan jadi tambah 1. Bawah dapat, atas pun dapat juga. Benda yang sama. Sebab apa? Dia tak merubah dia punya value, nilai dia. Okey? Saya gunakan formula ni untuk selesaikan bawah. Jadi kita akan dapat kat situ sama dengan 2 cert 5 campur 1 per, yang ni dia akan jadi apa nampak? Kuasa 2 kiri, kuasa 2 kanan. Kiri kuasa 2, kanan kuasa 2. Jadi cert 5 kuasa 2 jadi 5. Tolak 1 kuasa 2 jadi 1. Dah siap. Sekarang kita pemudahkan saja. Kita akan dapat kat sini 2, sini 4 kan? 2 dengan 4 boleh cancel. Jawapan kita yang tinggal cert 5 campur 1 per 2. Siap. Itu kita panggil dia menisbahkan penyebut. Okey? Kamu boleh try B ni, ambil satu kertas, cuba jawab, tengok, nanti kita bincang tengok boleh dapat tak jawapan. Yang ni saya bagi 2 tolak cert 3. Cuba try. Ambil masa sekejap, dalam lebih kurang sebenarnya soalan cert ni dalam 2 minit boleh siap kot. Cuba try. Kita tengok. Ini maksudnya soalan dia akan jadi 1 per 2 tolak cert 3. Kita kurung. Kita buat dia punya conjugate ni. Sebelah sini. Conjugate dia adalah 2 tambah cert 3. 2 tambah cert 3. Okey. Jadi kita dah dapat kat sini. Atas tak ada masalah. 1 tak payah tulis dah. Sebab yang tinggal 2 tambah cert 3 saja. Okey. Bawah pula. Kuasa 2 ni dengan kuasa 2 ni. Okey, kuasa 2 ni dengan kuasa 2 ni dia akan jadi sini 4 tolak dengan 3 sama dengan 1. 2 tambah cert 3. Betul Rajin? Okey, boleh? Faham Okey.
Kita tengok contoh lagi. Macam mana? Cert ni dia ada 2-3 contoh je yang selalu masuk exam. Yang saya akan bagi kamu contoh. Nombor 15. Soalan dia lebih kurang dia bagi sama tak? Nisbahkan. Masih dari bahagian menisbahkan penyebut. Okey. Jadi kamu buat, cuba tengok saya tunjuk satu. A saya tunjuk iaitu cert 2 tambah 1 per dengan cert 2 tolak 1. Okey, macam mana kita buat yang ni dulu kan? Ni sama je kes dia. Atas ada cert, bawah ada cert. Tapi bila menisbahkan penyebut, atas kita tak peduli. Yang kita tengok hanyalah bawah. Apa jadi dengan bawah? Kan? Bawah yang kita nak hilangkan cert. Nak hilangkan cert kita kan dengan conjugate. Cuma bila atas ni ramai, atas pun kena kurung juga. Macam tu. Kan? Jadi kita letak siapa conjugate dia yang ni? Cert 2 tambah 1. Cert 2 tambah 1. Atas kita tak peduli. Kita expand macam biasa. Jadi kita akan dapat kat sini bila kita expand kat atas ni. Yang ni hati-hati dengan. Ni expand macam biasa. Kan? Apa formula kita? Formula biasa kita gunakan untuk ni adalah kita gunakan A plus B. A plus B. Dia akan jadi A plus B kuasa 2. Yang mana kalau kita kembangkan jadi A kuasa 2 campur 2AB campur B kuasa 2. Yang ni sepatutnya pelajar SPM dah boleh cekap lah kan. Okay. Jadi yang ini kita akan dapat A kuasa 2. Ni cert 2 kuasa 2. Okay. Kemudian tambah dengan 2AB. 1 tak payah. Ni je. Okay. Campur dengan 1 kuasa 2. Saya tulis atas. Bawah pula. Ni jumpa ni macam tadi. Kita pakai formula apa? Formula conjugate tadi. Conjugate maksudnya kuasa 2A tolak kuasa 2B. Jadi akan jadi kat situ 2 tolak 1. Tak ada masalah. Habis macam tu saja. Yang atas, ni jadi apa? Ni dengan ni habis. Yang tinggal 2. Kan? Campur dengan 2 cert 2. Campur 1 per dengan 1. Jawapan akhir kita akan dapat 3 tambah 2 cert 2. Cuba tengok. Ya. Dia nak dapat yang 2 set 2 yang kat tengah-tengah tu. Ni. Oh ini tadi apa kita pakai saya pakai formula tapi sebenarnya kamu kembangkan macam ni kalau kamu expand biasa. Kalau kamu expand biasa kan. Kamu akan dapat apa? Ni dengan ni. Cert 2 square. Ni dengan ni. Cert 2. Nampak? Ni dengan ni. Cert 2. Ni dengan ni. 1. Yang ni cert 2 campur cert 2. Cert 2 campur cert 2 dia macam X campur X. Dia akan jadi 2X. Macam tu. Cert 2 campur cert 2. Dia akan jadi 2 cert 2. Yang ni yang kat mana boleh datang 2 cert 2 tadi. Boleh? Azrina? Boleh. Okey. Tengok. Soalan seterusnya kamu try tengok kejap. Dan B tadi nombor 15A, nombor 15B soalan dia lebih kurang sama juga, kamu try buat je. Saya macam sebalikkan dia cerita dia. Cert 3 semua ada cert. Tolak cert 2 per dengan cert 3 tambah cert 2. Cuba kamu buat. Dia konsep dia sama je cerita dia. Masa expand tu hati-hati. Try. Tengok okey. Jadi cara dia penting, cara je. Ni sini sini. Conjugate kita tengok yang bawah bukan yang atas bawah. Kita akan dapat kat sini cert 3 tolak cert 2. Conjugate tu yang ni kan. Yang ni akan follow je. Cert 3 tolak cert 2. 2 ni mesti sama sebab tidak berubah nilai. Jadi yang susahnya expand atas, bawah tak ada masalah. Yang atas bila kita expand kita akan dapat ni dengan ni. Kita akan dapat apa? Cert 3 darab cert 3
kita akan dapat 3. Okey, lepas tu apa formula kita tadi? AB, 2AB. 2AB maksudnya minus 2 set 3 set 2. Ini 2AB. Kemudian plus B square. B square maksudnya jadi 2. Per bawah kita A square 3 minus B square 2. Jawapan akhir kat atas ada set lagi lah Rajin. Ni 5 tolak ni 2 set 6. Tengok kat mana masalah tadi? Cikgu. Ya. Cikgu boleh tolong tunjuk detail sikit yang 2 darab set 3 darab set 2. Oh ni, yang ni. Ah. Sama macam tadi lah. Ya. Kita expand. Maksud expand tu. Yang ini dengan yang ni lah. Atas ni kan. Set 3 tolak set 2. Set 3 tolak set 2. Kan? Jadi bila kita kembangkan dia, kita akan dapat ni dengan ni. Set 3 kuasa 2. Ni dengan ni. Tolak set 3 set 2. Ni. Kemudian ni dengan ni. Tolak set 3 set 2. Okey. Itu ni dengan ni. Tambah set 2 kuasa 2. Yang ini akan dapat 3. Yang ini benda yang sama. Bila benda yang sama, kita negatif 2 set 2 dengan 3 siapa dulu pun tak kisah. AB. Campur dengan 2. Maka jadilah cerita dia ni 5. Tolak dengan 2. Set dengan set boleh combine. 3 darab 2, 6. Dia tak boleh jadi kosong lah cikgu. Kosong macam mana? Set 3, set 2 tolak set 3, set 2. Tak boleh jadi kosong lah. Tak boleh kosong sebab ni negatif ni. Oh. Negatif. Maksudnya negatif X minus X akan jadi negatif 2X. Tak jangan jadi kosong pula. Kan? Kalau jadi positif depan tu baru boleh jadi kosong lah cikgu. Kalau positif kat sini. Habislah kosong. Tapi dia tak boleh jadi lah. Oh, okey. Tak boleh jadi. Yang boleh jadi sebab yang bawah ni. Bawah ni boleh. Yang bawah ni boleh kita expand. Sebab tu dia hilang tengah. Bawah ni. 1 plus 1 minus. Boleh. Ni minus tak boleh. Dia akan combine. Terima kasih cikgu. Okey. Kita masuk bahagian seterusnya. Saya skip lagi. Ya. Boleh tak cikgu terangkan yang apa tu X kuasa 2 tolak 2 AB. Oh tu formula expand ke? Formula expand. Formula expand tu kamu kena hafal. Yang biasanya dalam SPM untuk bahagian cert ke dalam SPM banyak yang kamu kena wajib hafal adalah yang pertama sekali A, B square benda ni. Kan? Yang ni dia akan jadi A square plus 2 turun. Kan? 2AB plus B square. Ni kamu kena hafal. Okey? Yang A tu campur what? Mana? Yang 2AB tu, A tu untuk siapa? A dia ni punya. B dia ni. Okey, kita ambil nombor contoh. Saya bagi contoh yang biasa, 3x campur 2 kuasa 2. Nampak apa jadi? Kan? A square mana? Ni square. 9x square. Nampak? Ni. Okey. Kemudian plus 2. Kita darab A. Siapa A? 3x. B siapa? 2. Macam tu. Kemudian tambah dengan 2 square. Itu jadi expand dia. Jawapan kita akan dapat 9x square tambah dengan ni 12. X tambah 4. Itu expand. Formula dia.
Tapi yang formula ni hanya untuk yang bahagian atas ke bahagian bawah juga? Yang untuk state. Yang mana untuk cert? Yang macam ni. Kalau persamaan 3 state 3 tolak state 2 yang Okey. untuk atas ke bahagian atas ke bahagian bawah? Biasanya benda ni dia akan berlaku dekat bahagian atas saja. Sebab apa? Sebab yang ini dia melibatkan simbol yang sama. Simbol yang sama. Square. Sebab kalau yang bawah biasanya dia conjugate. Conjugate akan jadi macam ni. Conjugate maksudnya 1 plus 1 minus. Conjugate mestinya. Bila plus minus dia akan jadi yang satu lagi tu. Macam ni. Yang ni. Yang ni apa formula kita? A square minus B square. Macam tu. Kena ingat. Dia dalam cert biasanya dia pakai dua ni. Banyak pakai. Sangat banyak. Kena ingat. Jadi kalau tak sama tambah tolak tu kena guna A kuasa 2 tolak B kuasa 2 lah. Kalau dia tak sama maksudnya tambah dengan tolak pakai yang ni. Kalau dia sama pakai yang ni. Okey. Beza dia satu je. Kalau tolak maksudnya tengah-tengah ni akan jadi tolak. Depan belakang memang macam mana pun dia akan jadi positif. Sebab kita square. Okey, Dina? Okey. Dia masuk bahagian seterusnya. Sebab soalan exam kamu dia ada dua bahagian untuk cert ni. Satu, soalan pasal tadi menisbahkan penyebut. Satu lagi selesaikan. Kita tengok nombor 17 lebih kurang. Nombor 17 ni untuk selesaikan. Solve. Selesaikan. Solve. Dia bagi cert X tolak 2 sama dengan cert X tolak 1. Okey. Yang ni dia beza macam algebra biasa. Algebra biasa kamu main pindah-pindah. Kan? Yang ni bila ada cert macam ni, dia pindah-pindah je. Tapi konsep yang kita buat dia lain sikit. Iaitu kita guna kuasa 2. Kan? Benda yang sama semuanya. Tapi dia cara kita, teknik kita, cara kita fikir tu dia lain. Contoh macam nak selesaikan benda ni, apa kita buat? Kita akan square kiri, square kanan. Macam tu. Dia teknik dia. Sebab tu kita perlukan formula tadi tu. A tambah B tu penting. Yang ini tak ada masalah. Cert jumpa dengan square, dia habis. Dia yang tinggal X tolak 2 je. Yang ini penting. Yang ni dia akan jadi apa? Dia akan jadi cert. Ni. Akan jadi kat sini. X kuasa 2. Dia akan jadi X. Kemudian tolak 2AB. 2AB. Dia akan jadi 2 cert X. Nampak? Macam tu. Okey, kemudian plus 1. Macam tu. Okey. Sekarang kita selesaikan lagi. Kita pindah. Baru boleh pindah. Bila cert tinggal seorang baru boleh pindah. Yang ini kita akan pindah. Kita akan nampak. Ni dengan ini mati. Ni pindah ke sebelah yang tinggal adalah 2 cert X. Sama dengan 1 campur 2. Nampak? Yang tinggal apa? Cert X sama dengan ni 3/2. Jadi jawapan kita X adalah sama dengan cert pergi sebelah terus jadi kuasa. Potong. Akan jadi kuasa 2. Jawapan 9/4. Itu cerita dia. Pergerakan soalan tu. Okey. Kita try satu soalan baru boleh nampak idea dia. Kamu kena cuba satu soalan. Kan kamu try ni. Try this. Ini bukan tragis, try this. Kan? Okey. Selesaikan soalan dia. Saya ambil punca kuasa 2 4x tolak 9. Lebih kurang je soalan saya bagi kamu. Cuma ada sedikit perubahan tengok. Sini tolak 1. Cuba buat. Cuba buat.
Ni lebih kurang saya rasa dalam 2 minit juga soalan dia. Dia dalam 3 markah tu 2 minit lah lebih kurang. Okey? Boleh? Tengok Ni mula-mula apa? Kita kuasa 2 kan dua-dua belah. Kuasa 2, kuasa 2. Dia akan jadi apa sini? Ni mati terus dia punya. Set dengan kuasa 2 ni mati, yang tinggal adalah 4x tolak 9. Yang ini kita guna formula A square tadi. A square akan jadi kat sini apa? 2 akan jadi 4. X akan jadi X. Nampak? Kan? Okey, kemudian minus 2. Tak nampak tulis. 2A B. B 1 tak payah. Kan? Kemudian plus 1 kuasa 2, 1 macam tu. Okey. Jadi kalau kamu tengok kat sini sebenarnya sistem dia dah settle lah. Ni dengan ni habis. Kan? Yang tinggal yang ini bawa ke sebelah sini dia akan jadi apa? 4 set X. Ni 2 kali 2 4. Masuk negatif tukar jadi positif. Sama dengan 1 campur 9 10. Okey. Ini 4 bawa sebelah, set X sama dengan 10 bahagi 4 akan dapat 5/2. Dapatlah jawapan kita X sama dengan 25/4. Cuba cek jawapan kamu macam mana? Dapat ke tadi? Rajin, dapat ke tadi? Dapat ke? Dapat. Dapat Okay. Dapat. Boleh Boleh cantik. Tengok soalan kebat pula. Kebat apa? Dia ubah sikit je. Soalan kebat kamu, dia ubah sikit je. Dia kata selesaikan set 3 tolak 3x tolak set 2 tolak x, nampak? Sama dengan 1. Yang ini. Nampak? Kat mana dia punya problem dia kat situ? First kali, pelajar boleh buat kuasa 2. Yang ini A, yang ini B. Tapi besar cerita dia. Nampak? Cerita dia akan jadi sangat besar. Sebab dia expand set dengan set, expand panjang cerita dia. Jadi step dia, kita akan nampak. Kalau set dengan set ni, single nombor ni, elok yang seorang ni pergi sini lah dulu. Ini senang kita buat. Ini akan dapat 3 tolak 3x. Kita ubah dalam bentuk yang biasa kita buat. Satu set, satu nombor ni. Dia akan jadi kat situ 1 plus set 2 minus x. Macam tu. Ini senang sikit nak buat. Ini kaedah dia. Cara dia. Baru kita buat square kiri, square kanan. Dia bila single dengan numbers dengan set, dia lebih senang expand berbanding set dengan set. Kan? Okey. Kuasa 2 kat sini. Ini kita akan dapat kat sini apa? Mati terus. 3 tolak 3x sama dengan, yang ni apa formula kita tadi? A square. Dia apa je? A square 1. Kemudian tambah 2AB. 2A tak payah tulis. B je. Okey. Kemudian plus dengan B square. B square, set mati tinggal 2 tolak X. Itu sahaja. Okey. Kemudian kat sini masalah dia, kita masih ada set dan X. Tadi X mati, ni ada set dan X. Contoh yang kita tengok. Sini 3, 1 dengan 2, 3. 3 ni mati. Okey. Ni negatif 3x. Ni pindah ke sini. Dia akan dapat negatif 2x. Sama dengan 2 set 2 tolak x. Nampak? Sampai kat sini, jangan risau. Cara dia simple je. Macam mana nak hilangkan set? Kan? Macam mana nak hilangkan set? Cara dia adalah kuasa 2 kan semua. Sebelum kamu pindah 2 ni pun tak apa. Dah boleh dah, tak ada masalah. Cuma tujuan dia nak hilangkan set. Kuasa 2 kan semua macam tu. Macam ni pun tak apa. Nampak? Bila kita kuasa 2 kan negatif hilang. Yang jadi 4x kuasa 2. Sama dengan ini 4. Yang ini hilang set dia.
Jadi kamu akan dapat kuadratik. Dia akan jadi apa? 4x kuasa 2. Yang ini tolak 4x. Jadi tambah 4x. 8 tolak 8 sama dengan kosong. Ambil kalkulator. Kamu factorizekan saja. Saya tulis kat sini. Saya kecilkan, saya tak ada kalkulator. Saya faktor biasa je. X equal to 1 and X equal to negative 2. Okay. Tapi kita tak ambil yang negatif lah. Negatif kita tak ambil. Jangan ambil. Sebab bila ambil yang negatif, X kita ni akan jadi negatif. Tak mau. Ni. Yang akan jadi negatif. Oh tak ada. Sorry. Boleh ambil. Negatif. Saya pun lupa. Tengok kalau negatif 1 maksudnya sini negatif 2, sini jadi positif 4. Salah. Yang ini pun sama. Okay. Boleh faham? Ni sebenarnya kalau kamu 2-3 kali buat boleh. Soalan cert ni dia jadi senang punya. Boleh buat insya-Allah. Cikgu. Ya. Yang 2 set 2 tolak X tu. Ni. Yang tu kenapa dia tak boleh terus darab 2 darab 2 macam yang belah kanan ni? Maksudnya macam Yang mana? Yang ni? Yang ni? Yang tu. Sepatutnya atas dia. Oh yang ni. Yang tu. Okay. Kenapa dia tak terus 2 darab 2? 2 darab 2 sebab jadi 2 ni kat dalam. Dia tak boleh darab dalam. Yang ni kat luar dua-dua nampak. Kat luar cert. Dia kalau kat luar boleh, kat dalam tak boleh masuk. Jangan masuk kat dalam. Yang kacau. Dia jadi lain tu. Okay. Kita masuk ni cerita pasal cert lebih kurang lah soalan dia. Kan? Yang ni antara soalan yang hebat lah kalau kamu jumpa dalam SPM nanti. Ataupun dalam exam kat sekolah. Kalau jumpa macam ni, kamu ingatlah dapat idea. Kan? Tapi kalau kamu nak kembangkan belah sini, boleh sama juga. Tengok jawapan kita apa? 1 dengan negatif 2 kan? Kita tengok apa cara kalau pelajar kembang sebelah. Dia tak guna teknik saya. Pindah, dia tak pindah. Dia kembang ni terus. Kan? Jadi pindah. Kalau kamu kembang sini terus, maksudnya kamu akan buat ni kuasa 2 besar. Tengok apa jadi Okay. Yang ini formula kita sama juga. Ini A, ini B. Jadi kita akan pakai A minus B square. A square minus 2AB plus B square. Nampak? Sama cerita dia. Jadi kita akan dapat A square. Yang tinggal 3 tolak 3X. A square. Kemudian minus 2AB. 2, yang ni jadi panjang ni. Yang ni yang kita tak nak. Yang ni yang pening. 2AB. Kemudian plus B square. Hilang. Sama dengan 1. Nampak? Okay. Dia akan jadi benda sama. Nanti yang ni. Ni. 3. Mana 3? 3 campur 1. 5. Betul kan? Ambil ni. Saya salah ambil ni. Betul ke? Okey, betul. 5 5 tolak 3x tolak x tolak 4x. Kemudian tolak 2. Cert ni boleh digabungkan. Panjang jadi. Ni gabungkan dalam darab. Sama dengan 1. Ini yang kita tak nak. Okay? Sebab bila kita pindahkan ni ke sebelah ke macam mana, kita kena kuasa 2 kan lagi ni. Dua orang ni kita kena kuasakan 2 untuk hilangkan cert. Okay?
Dan dalam ni masih lagi ada square dengan square untuk dia expandkan. Jadi benda ni dia akan jadi soalan ni patutnya macam tadi simple je, expand dia ada 10 je. Ini dijadikan jadi complicated. Sebab tu kita tak nak. Kalau jumpa set dengan set square, kalau boleh elak kita elak. Kalau boleh elak kita akan cuba elak macam mana pun kan, supaya tak berlaku expand set dengan set square. Nampak? Dia akan jadi susah berbanding dengan cara tadi. Boleh? Okay? Jangan kalau kamu jumpa set dengan set square jangan buat benda tu kan, panjang cerita dia nanti. Okey, kita tengok seterusnya. Saya ada masa sikit lagi. InsyaAllah saya sempat sentuh sikit lah insyaAllah. Pasal apa? Log pula. Logaritma. Log. Cikgu, Ya. cert ni dia banyak main exam tak, cikgu? Tak banyak. Sikit je exam. Soalan satu je. Oh. Tapi dia ada dalam topik lain. Kita boleh jumpa benda tu dalam topik lain. Sebab tu kemahiran tu perlu. Macam indeks lah. Kan? Indeks tiba-tiba jumpa kat koordinat, jumpa kat mata soalan-soalan ni boleh. Tu jaga situ. Tapi kalau soalan dia sendiri satu soalan je. Ni tak banyak Banyak lagi log. Log boleh keluar 2 soalan tau. Log. Dia jaga. Okey. Log ni dia ada kaitan yang pertama kita tengok untuk formula pertama adalah perkaitan antara indeks dengan log. Dan log dengan indeks. Indeks tukar kepada log, log tukar kepada indeks. Dia boleh tukar suka hati. Apa formula dia? Contoh saya bagi kat situ A kuasa N sama dengan B. Kan? Jadi simple je. Kita boleh pindahkan A ni indeks ke sebelah. Bila kita pindahkan A ke sebelah, apa jadi? Dia akan tinggal sini N sama dengan asas A ni, base A ni dia akan pergi sebelah, dia terus bertukar menjadi log A B. Nampak? Dia tukar macam tu je. A indeks punya base pergi sebelah, dia akan tukar jadi log punya base. Kan? N ni membesar. Macam tu. Sama cerita dia. Kalau saya bagi ke kamu contoh log A kuasa M kan? Sini sama dengan N sama dengan. Kita boleh pindah A ke sebelah. Bila kita potong pindah sebelah A, M akan tinggal. A ni terus akan jadi base untuk indeks pula. N ni akan jadi kecil. Cara dia kita panggil dia macam mana kita boleh tukarkan indeks kepada log, log kepada indeks. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, hukum log. Tadi ada hukum indeks, law of indices, ni law of log, hukum log. Okey, dalam hukum log ada 3 perkara saja yang kamu perlu kuasai yang betul-betul. Yang pertama iaitu kalau berlaku log AM N darab. Kita boleh pecahkan darab ni menjadi log AM campur log AN. Dia seolah-olah macam indeks juga. Nampak? Ni jadi macam ni. Ataupun ni jadi macam ni. Ikut soalan. Kan? Sama juga cerita dia. Kalau bahagi log AM per N. Kalau bahagi dia bertukar menjadi log AM tolak log AN. Jadi kesimpulan kita daripada sini, sebenarnya yang paling penting kesimpulan dia. Apa yang kamu nampak adalah, kalau kamu tengok betul-betul, cerita dia, yang positif akan berada di atas, yang negatif akan berada di bawah. Macam konsep indeks. Kuasa positif, kuasa negatif. Sama cerita dia. Okey? Seterusnya, nombor 3 yang kamu perlu kuasai dalam log adalah log depan belakang. Dia boleh pergi depan, pergi belakang, iaitu kuasa. Untuk kat sini A log B C, kan? Kita boleh samakan dia dengan apa? A ni boleh naik atas. Dia akan jadi log B C kuasa A. Depan ni dia akan pergi naik ke atas kuasa. Okey? Jadi bila jadi macam tu dia boleh pindah merata.
Dia boleh pindah-pindah merata nanti jadi. Okey. Ini asas-asas yang biasa dalam log. Kemudian dia ada lagi. Melibatkan kuasa negatif. Melibatkan pertukaran asas. Nanti kita tengok pertukaran asas. Okey. Dekat sini nombor 4. Pertukaran asas. Pertukaran asas maksudnya kalau dia bagi kat situ log A, B, asas kita adalah A. Kita tak nak. Kita nak tukar jadi asas lain. Asas apa? C contoh. Okay, saya akan bagi C per dengan log C, B kat atas, A kat bawah. Pecah. Itu kuasa benda-benda yang penting yang kita perlu tahu basic sebelum kita buat soalan logaritma. Okay? Yang dahsyat-dahsyat lagi kemudian dia akan datang. Kan? Ini asas dia kena tahu ni dulu. Yang simple-simple ni dah banyak dah boleh jawab. Kalau kamu boleh dapat asas dah cukup dah. Banyak dah boleh dapat sebenarnya soalan. Hampir kebanyakan soalan log dah boleh jawab dah berdasarkan asas ni je. Okey? Tapi ingat index dengan log dia mungkin akan berkolaborasi. Kataan kolaborasi kan. Okey. Padam Tengok contoh soalan. Okey, macam mana contoh soalan? Contoh yang pertama. Kita tengok jika log AX sama dengan U, cari log 1 per A X dalam sebutan U. Awal-awal soalan gangster lah. Macam mana ni? Kan? Boleh? Okey, kita tengok. Jadi apa yang kita nak buat soalan ni? Nampak soalan susah macam mana nak jadi ni. Iaitu kita pakai apa? Pertukaran asas. Apa formula saya untuk pertukaran asas tadi? Ingat? Pertukaran asas. Iaitu formula kita log A, B. Kita boleh tukar jadi log C per log C, B kat atas, A kat bawah. Itu formula untuk pertukaran asas. Ini kita akan gunakan untuk jawab soalan ni. Sebab ni dia bagi, ni soalan ni. Jadi soalan dia, kalau kita tengok soalan dia bagi, soalan dia log 1 per AU. Macam mana nak cari? 1 per AU pula. 1 per AX. Jadi kita kena tukarkan asas dia bagi A saja. Jadi saya akan buat sekali situ. Log A per log A. X saya akan letak ke atas. 1 per A letak ke bawah. Cuma masa saya nak buat 1 per A tu, saya akan tukar dalam bentuk indeks. Dia adalah A kuasa negatif 1. Itu key dia kat situ je. Ni je key dia. Selesai masalah. Okay. Terus dapat log AX adalah U. Kan? Manakala yang ini kita boleh guna formula apa? Kuasa depan belakang. Tengok ni formula saya, kuasa depan belakang yang saya bagi A log BC sama juga dengan log BC. A ni boleh naik atas. Kalau dia boleh naik atas, dia boleh turun bawah. Sama cerita dia. Yang ini dia kat atas, dia turun bawah. Kita potong, pergi depan. Okey. Yang ini AA. Log AA ni maksudnya formula wajib yang kamu ketahui. Tadi saya nak cerita lagi. Iaitu kalau log A jumpa dengan log A, dia akan jadi jawapan dia 1. Satu lagi yang kamu kena hafal untuk value adalah log A 1 sama dengan 0. Apa-apa log 1 dia akan jadi 0. Jawapan kita kat sini yang tinggal apa? A dengan A habis. Jawapan akan dapat negatif 1. Final answer negatif U. Dia pendek cerita dia. Kalau kita faham asas dia. Sebab tu dia syok soalan ni. Ni markah 3. Ni je buat. Buat ni je. Ni 3. Okey. Saya sentuh sikit je. Tak sempat. InsyaAllah kita akan sambung kemudian lah. Macam mana kan?
Ini pun 2 jam kelas. Kalau kelas biasa kamu tu, kelas 1 jam. 1 jam, aduh, jenuh sebenarnya. Saya jarang mengajar kelas 1 jam. Kan? Tapi nak buat macam mana bila PKP ni terpaksa kan. Satu lagi kita tengok contoh 21. Soalan kebat. Log kan. Iaitu diberi jika log A2 sama dengan H dan log A3 sama dengan K. Kan? Okey, ungkapkan log 6 12 dalam sebutan H dan K. Ni sebenarnya advance lah soalan ni, tak apa kan. Yang sakit dia form 4 lah baru belajar. Ada tak belajar lagi topik ni. Lambat tahun ni form 4. Tapi macam mana pun konsep dia sama. Soalan tanya ni kita tulis dia dulu. Kemudian kita tengok apa asas kita. Asas kita A, dia bagi asas 6. Tukar asas. Macam mana tukar asas? Log A per log A. 12 duduk atas, 6 duduk bawah. Jangan pergi potong pula. Tak jadi cerita dia. Sekarang ni kita tengok 12. Kan? Apa dia bagi? Dia bagi 2 dengan 3. Jadi 2 dengan 3. Kita kena gunakan 2, 3 untuk 12 ni. Kita kena pecahkan dengan 2, 3. Kita bagi, paling senang kita kena cari pembahagian guna long division, pembahagian panjang. 12 saya bahagi dengan 3 dulu. Dapat 4. 4 kemudian saya bahagi 2. Dapat 2. Nampak? 6 senang. 6 boleh congak 2 kali 3. Kan? Jadi kita pecahkan. Log A 12 tu saya pecah jadi apa? 3 darab 2 darab 2. Sebab nombor dia bagi 3 dengan 2 saja. Okey. Per yang bawah pula. Log A 6 kita tukar jadi 3 darab 2. Kamu jangan potong dua-dua ni. Kacau cerita dia kan. Kita kena kembangkan dengan menggunakan hukum log. Hukum log tadi apa? Kalau darab tukar jadi tambah. Jadi saya akan pecahkan jadi log A3 campur log A2 campur log A2. Nampak? Kan per dengan bawah ada siapa? Log A3 campur log A2. Kan tak boleh potong. Kamu hanya perlu substitute je. Jawapan kita terus dapatkan itu log A3 K campur H campur H K campur H. Jawapan akhir kita akan dapat K campur 2H per dengan K campur H. Jangan kau potong. Tak jadi cerita dia. Habis salah. Ini salah satu contoh soalan melibatkan log. Okey. Jadi untuk hari ni. Ya. Kenapa tak boleh potong cikgu? Jangan potong. Ni algebra. Basic Oh, algebra algebra tak boleh potong. Number boleh potong je. X plus 2Y over X plus Y. Sampai esok tak boleh potong ni. Sebab dalam algebra, kalau kita nak potong, kita kena factorize dulu. Kalau depan ni ada 2, boleh cerita. Nampak? Kalau depan ni ada 2, maksudnya kita boleh factorize 2 keluar. X tambah Y per dengan X tambah Y. Baru boleh potong. Tinggal 2. Nampak? Dia benda yang sama. Exactly betul-betul baru boleh kita potong. Cikgu. Okey, boleh? Okey, jadi untuk malam ni kita sampai sini dulu insya-Allah, kan? Sebab saya kena balik sebelum pukul 10. Jadi saya akan kemah-kemah apa semua record. Insya-Allah kalau sempat malam ni saya dah boleh upload benda ni ke dalam saya punya channel. Jadi yang mana belum subscribe channel saya boleh subscribe channel saya. Senang je channel saya, youtube.com/channel. Slash macam tu ke macam tu saya tak tahulah. Nama saya. Kan? Azman Muhammad. Kamu try kat Google pun dia keluar. Okey, boleh masuk. Saya mau tengok. Okey, nanti saya keluar kat situ.
banyak video. Salah satu video dia kamu akan tengok video tentang topik Indices Log Revision Form 4 Azman and Jim. Nanti tajuk dia lebih kurangnya tu. Okey. Jadi kita jumpa. Terima kasih kepada semua pelajar. Terima kasih kepada Genius yang main. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan hari Jumaat, dan kalau saya ada permintaan untuk kita buat tambahan ke apa untuk exam, kamu boleh request kan. Tak ada masalah. Insya-Allah saya akan tolong bantu kamu untuk naikkan result kamu sedikit dalam exam. Kan? Tapi kamu kena minta lah kamu nak topik apa ni, saya suruh minta sengap semua. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, Guru.